Hai, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. Kali ni saya nak kongsikan macam mana nak buat apam solo. Tapi sebelum tu kita kena buat inti kelapa dulu. So inti kelapa yang saya buat hari ni, saya gunakan 2 biji kelapa parut putih. Yang kita tak ambil kulit hitam dia tu, kita mintakan bahagian putih je. 2 biji hari ni saya memang saja buat banyak. Kalau nak buat separuh pun boleh bagikan adunan kepada 2. Dan saya gunakan 1 mangkuk kecil ni gula pasir, 1 mangkuk kecil juga gula merah. Hari ni saya guna gula merah cap bintang. 1 cawan juga, lebih kurang dalam 1 mangkuk juga air. Dan saya gunakan setengah TSP garam halus Kita akan buat inti ni dulu supaya senang nanti kita nak buat apam, kita dah ada dia punya inti. Saya juga gunakan 1 sudu besar tepung gandum yang untuk pekatkan kita. Okey, untuk buat inti, mula-mula saya cairkan dulu saya punya gula pasir tadi sampai dia betul-betul larut sampai betul-betul cair semua. Kemudian saya letakkan sedikit daun pandan. Daun pandan saya dah tinggal sikit yang kat rumah. Tinggal segini je. Jadi saya gunakan apa yang ada. Bila dia punya gula tadi dah larut dan hancur, saya letakkan air tadi Tapi yang ni saya guna air panas lah, 1 cawan tadi. Saya letakkan air panas. Kalau nak letak air ni sedikit pun boleh sebab kita nakkan kelapa kita tu sedikit lembap. Kita tak nak, saya tak suka buat inti kelapa yang kering Saya suka dibuat yang dia lembap-lembap sikit. Tu sedap dan manis sikit. Saya suka buat inti ni manis-manis sikit. Tapi bagi orang yang tak suka manis, boleh kurangkan gula. Itu terserah. Dan kita masukkan gula merah kita apabila dah larut tadi, dan kita masukkan kelapa kita. Okey, kacau ni lama kita kacau sampai kita punya gula tu mesra dengan dia punya air semua dan dia kering. Walaupun nampak dekat dalam video ni saya kacau sekejap, tapi sebenarnya lama. Dan prosesnya untuk keringkan dia punya air tu lebih kurang dalam 15 minit hingga 20 minit bergantung kepada api kita Api jangan besar sangat. Sederhana, kacau sampai dia punya inti tu molek colour dia. Okey, bila dah pekat macam ni, kita kacau dan kita jaga jangan sampai hangus. Tu dia dah keringkan air dia. Jadi kita punya inti pun cantik, lembap dan nampak pun molek berkilat kan. Okey, saya kacaukan lagi sekejap sampai dia betul-betul kering dia punya air. Kacau sekejap lagi. Tengok tu, kan dia dah kering, air pun dah tak ada. Bila dah macam ni, kita akan kacaukan sekejap lagi dan kita akan masukkan kita punya tepung tadi. 1 sudu macam ni. 1 sudu bumbung. Kita kacaukan dia rata sampaikan kita punya tepung tu masak. Jangan kita masuk, kita kacau-kacau sekejap, kita angkat, kita biarkan dulu sampai dia mesra dengan kita punya inti tu. Jadi inti kita ni bolehlah digentil bila dah sejuk nanti. Dia tak berderai Tapi kalau kata tak nak letak air ataupun nak letak sikit ke, tak kisah kita buat dia. Ikut sesuka rasa kita nak buat macam mana, nak kepekatan macam mana, ikut pada kita. Macam saya memang buat sekali banyak. Nanti saya masukkan dalam Tupperware, saya simpan dalam freezer yang balance dia. Inilah dia inti kelapa yang dah siap bila dah sejuk kan dia pekat sikit kan. Senang nak gentil. Nanti kalau macam kata kita nak buat apam ni, kita siap-siapkan gentilkan dia comel-comel. Kita just ambil masukkan dekat dalam kita punya apam. Dan kalau boleh juga kalau kita buat untuk kuih koci ke apa, kita dah siap-siap buat. Kalau saya ada masa, saya gentil-gentilkan dia, saya masuk dalam Tupperware, saya alas dengan plastik, saya simpan dalam freezer. Nak guna nanti, keluarkan, dah siap bulat-bulat. Senang kerja. Okey, saya dah nak adun dia punya adunan tepung untuk kita punya apam, adunan apam. So, saya gunakan 4,5 cawan tepung gandum, 2 sudu besar tepung beras dan 1 TSP garam. Kemudian, saya gunakan lebih kurang dalam 800 ml air biasa. Okey. Dan juga saya gunakan 1 cawan gula pasir.
Juga saya guna 1 paket Mauripan Saya letakkan air suam suku cawan bersama sedikit gula dan sedikit susu pekat manis. Saya godak-godakkan dia. Dia dah hidup dah, dah cantik dah. Kemudian kita campurkan semua bahan tu dan kita kacau dia hingga sebati. Senang je, kita masukkan yeast, kita masukkan semua sekali dalam tepung dan air, kita godakkan dia hingga dia rata. Adunan ni memang sedikit cair. Okey, kemudian saya letakkan 1 sudu makan minyak masak ke dalam kita punya adunan tadi dan kita kacau dia rata. Apabila dah rata dan semua dah kena, kita akan tutupkan adunan kita ni dan kita akan rehatkan dia selama lebih kurang 15 hingga 20 minit. Lepas tu kita akan startkan untuk masukkan dia dalam acuan dan kita dah boleh mengukus. Okey, kita rehatkan dulu sekejap ya. Okey, sementara tu kita ambil acuan kita dan kita sapukan dengan sedikit minyak. Nanti senang keluar. Okey. So adunan kita pun dah naik. Jadi kita kacaukan dia rata. Mesti kacau walau dia berbuih tu kena kacau. Kemudian saya ambilkan 2 sendok. Saya akan colourkan dia. Satu bahagian saya akan colourkan colour kuning dan satu bahagian lagi saya akan letakkan coklat Imarco. Lebih kurang dalam 1 sudu 1 TSP lah Coklat Imarco dan pewarna kuning lemon. Kemudian kita kacaukan kita punya kita dah letakkan coklat Imarco, kita kacaukan kita punya 2 bahan ni tadi. 1 colour kuning dan 1 colour coklat. Kalau kata tak nak letak coklat Imarco, nak letak colour kesukaan masing-masing, tak masalah Boleh gunakan apa colour yang kita suka. Saya sebab budak-budak kat sini suka coklat, jadi saya gunakan 1 coklat Imarco dan 1 lagi pewarna kuning. Kemudian kita cedokkan sedikit kita punya adunan ke dalam kita punya acuan. Suku-suku je kita letakkan semua sekali. Letakkan sedikit. Kemudian kita letakkan inti. Inti ni tadi saya dah siapkan, gentilkan dia, comel-comel. Jadi senang. Kita letakkan separuh kita punya adunan. Adunan memang sedikit cair. Dan jangan terover. Kita nak perap dia tu jangan terover. Biar terkurang tak apa. Sebab bila kita dalam proses menunggu dia letak inti, letak apa tu, dia akan naik. Kemudian kita letakkan kita punya inti yang saya dah bulat-bulatkan tadi sehingga habis. Okay, bila dah habis kita tutupkan tadi kita tutupkan dengan bahagian atas je dengan adunan putih kita tadi ni. Sampai habis kita buat. Okey. Kemudian kita ambilkan tadi yang warna kuning. Jangan letak atas jangan letak terlalu banyak bahagian atas, sedikit saja sebab nanti dia akan kembang juga. Okey. Lepas kita dah letak bahagian kuning ni dah habis, kita akan letak kita punya pewarna coklat. Yang ni pun jangan letak banyak-banyak, sedikit saja. Untuk cantikkan dia. Color ni pilihan sendiri. Kalau nak colour macam kata colour kuning ke colour apa, kemudian kita lorekkan dia. Kita boleh tarik keluar, kita boleh tarik ke dalam, macam-macam bagai. Macam ni saya tarik ke dalam, dia jadi bentuk macam ni Nak tarik keluar, nak buat awal larat ke apa, tak kisah. Kan? Tu. Cantik colour dia. Cara dia, kita dah letakkan benda tu, kita ambilkan lidi sate tu. Kan, lidi yang untuk cucuk kek tu, dan kita tarikkan dia slow-slow ke dalam 4 bahagian. Jadi dapatlah 4 kelopak. Kalau nak bentuk-bentuk macam awal larat ke apa tu sendiri, tak masalah, tak jadi kesalahan. Tu kita tarik dia ke dalam. Kita akan kukuskan dapat macam kelopak dia masak. Kita akan tutup. Jadi kita akan kukuskan dia. Okey, inilah dia kejadian apam solo kita. Masa kita kukuskan dia tu, kita jangan letakkan kita punya acuan tu terlalu rapat biar dia solo-solo. Biar dia jauh-jauh sikit. Bila dia dah rapat nanti dia akan bercantum antara satu sama lain dan atas dia tu tak terpisah. Nanti tak cantik kalau lah. Inti dia manis sikit. Memanglah sedap. Tapi ikut selera Ada orang suka tak manis, ikut selera lah. Okey, sangat sesuai untuk buat sarapan pagi boleh, untuk buat minum petang boleh, buat berniaga boleh, untuk apa-apa majlis pun boleh
Okay, jika perempuan sukakan video ni, jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Sampai berjumpa lagi di episod akan datang. Bye.